Oke, selamat petang dan salam sejahtera semua. Nama saya Nelson Jambut, anak Holis Gerah, bernombor metrik di 2019-1089-768. So, untuk micro teaching kita pada petang ini, anda semua boleh panggil saya sebagai Sir Nelson lah. Okey. Jadi, apakah pembelajaran kita pada petang ini? So, dalam micro teaching ni kita akan belajar tentang jenis-jenis gitar Pima, P-I-M-A, dan juga 4 chord, iaitu chord C, G7, A minor dan chord F. So ini yang kita akan belajar lah dalam macro teaching pada petang ini. Okay, stay tune. Alright. So untuk jenis gitar, dia ada 3 jenis gitar. Yang pertama adalah acoustic gitar, di mana dia menggunakan steel string. Yang kedua adalah modern gitar menggunakan steel string juga, dan yang terakhir adalah classical gitar yang menggunakan nylon string. Okey. So kita telah ketahui jenis-jenis gitar. So apa yang kita perlu tahu tentang gitar? Memenangkan Sir ada bawa gitar. So saya akan tunjuk. Dalam gitar ni, pada gitar ni ada 6 string, di mana kita panggil string pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dan nombor string itu akan dikira dari bawah. Ini adalah string pertama, bawah sekali. String kedua, string ketiga, string keempat, string kelima dan string keenam. Okey? Dan ini pula adalah fret gitar. Ya, ini fret. Okey? Okey, baiklah. Untuk pima, kita akan belajar menggunakan jari. Ya, pima ini adalah daripada bahasa Spanyol, Spanish, ya. So untuk P merujuk kepada ibu jari, di mana ibu jari ini dia perlu untuk finger picking kan. Dia memetik string pertama, string ke-6, string ke-5 dan string ke-4. Manakala I, iaitu jari telunjuk, akan memetik string yang ketiga, dan manakala M merujuk pada middle finger ataupun jari hantu dalam bahasa Malaysianya, akan memetik string yang kedua. Okey, dan A merujuk kepada jari manis. Yang ini jari manis. Okey. Akan memetik string yang ke-1. Okey, semua faham kan setakat ni? So untuk chord, seperti yang Sir nyatakan tadi, kita akan belajar chord C, G7, A minor dan chord F. So pertama, Sir akan tunjuk chord C itu macam mana. Okey. Kita guna jari kiri lah, sebab Sir dominan menggunakan jari kanan. Okey, untuk pertama kita letak jari di string kedua di fret yang pertama untuk chord C. Lepas tu jari tengah ni kita letak di string yang keempat di fret kedua, dan jari ini kita letak di fret yang ketiga, string yang kelima. Okey? Okey. So petiknya adalah begini. Okey, itu untuk chord C. Dan kalau untuk chord G7, di string yang pertama, fret yang pertama, lepas tu fret yang kedua, string yang kelima, dan yang terakhir adalah fret yang ketiga, string yang keenam. Cara untuk memetiknya, kita petik semua string. Okey, itu untuk chord G7. Dan seterusnya adalah chord A minor. Okey, untuk chord A minor ni lebih kurang pada chord C. Chord C ya. Lebih kurang. Okey, untuk chord A minor, fret pertama, string kedua, lepas tu jari kedua ni tekan string yang keempat, fret yang kedua. Lepas tu yang ketiga ni string yang ketiga, fret yang kedua. Okey, cara memetiknya kita petik semua kecuali yang string yang atas lah. Okey, caranya bunyinya.
Okey, itu untuk chord A minor. Dan chord yang terakhir yang kita akan belajar hari ini adalah chord F. Chord F ni agak rumit, tapi saya akan ajar yang paling asas. Okey, untuk amatur-amatur ataupun beginner seperti saya dahulu dalam beberapa minggu yang lepas lah. Sekarang pun lebih kurang macam tu. Okey, untuk tangan yang pertama kita akan menekan 2 string serentak. Yang mana string yang ke-1 dan kedua di fret yang pertama tekan serentak. Lepas tu tangan kedua menekan string yang ketiga di fret kedua. Tangan ketiga yang ni perlu menekan string yang kelima di fret yang ketiga, dan manakala di jari ini perlu menekan string yang keempat di fret yang ketiga. Bunyinya macam ini ya. Okey. Tadi kamu semua telah belajar berkaitan dengan chord, iaitu chord C, A minor, chord F dan chord G7. Okey, seterusnya saya akan ajar anda semua cara untuk membuat pertukaran chord mengikut tempo lah. Caranya adalah kita bermula daripada chord C, lepas tu ke chord A minor ataupun ke chord G7. Okey, kali ini saya akan mempermudahkan, memandangkan ini merupakan pengajaran kita yang pertama berkaitan dengan pertukaran chord. Jadi saya akan ajar 2 pertukaran chord, iaitu dari chord C ke chord G7. Okey, ini adalah chord C seperti yang saya telah ajar tadi. Dan ke chord G7. Okey, cara pertukarannya kita akan mengikut tempo 1, 2, 3, 4. Okey. Dalam kiraan 1, terus kita petik chord C. 1, 2, 3, 4. Chord G. Okey, semua faham? Okey, kita buat slow-slow ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, itu adalah cara untuk membuat pertukaran chord mengikut tempo, iaitu daripada chord C ke chord G7. Okey, seterusnya kita akan belajar cara untuk strumming yang asas, iaitu daripada down, 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 up, down, down. Okey, dalam bahasa Malaysianya adalah turun, 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 atas, turun, turun. Okey, tangan sebelah kanan kita akan memetik string ni ya. Kita akan bermula daripada chord C dan ke chord G7 seperti tadi. Alright, cara untuk strumming asas adalah seperti ini. Saya akan tunjuk chord C ya. 1. Okey, chord G7. Chord C lagi. Okey, setakat ni kamu semua faham ke apa yang saya ajar ni? Alright, saya akan tunjuk sekali lagi daripada chord C ke chord G7 menggunakan strumming yang asas yang saya tunjuk tadi, iaitu down, 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 up, down, down. Okey, dia ada 6 petikan. Down, 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 up, down, down. Okey, sekali lagi. Yang terakhirlah. Down, 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 up, down, down. Okey, itu sajalah pembelajaran kita micro teaching untuk petang ini, dan jumpa lagi untuk minggu akan datang. Semoga video ini memberi manfaat pada pelajar-pelajar semua. Okey, ingat, jangan pernah berhenti untuk belajar, kerana kehidupan ini adalah satu proses kita belajar ya. Anggaplah hari demi hari ini sebagai langkah untuk kita memperbaiki diri agar lebih baik daripada yang sebelum ini. Okey, hidup ni bukan perlombaan antara orang lain, tetapi ia adalah diri kita, berkaitan dengan diri kita. Bagaimana kita lebih baik pada masa akan datang berbanding pada yang sebelum ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa sepanjang menjalankan micro teaching ini. Okey, terima kasih.